masa Kak Ruki nak jemput lagi Tasmanian nombor 4, beliau pernah bekerja di bidang perhotelan selama 10 tahun, ambil keputusan untuk menjadi suri rumah setelah dia kurniakan 5 orang cahaya mata. Sambil itu beliau mengusahakan perniagaan catering kecil-kecilan. Bermula di international dengan pembelian Alora Sops dan bagi meringankan tugasan memasak. Jadi sudah mendapat benefit lah daripada Alora series. Tapi beliau juga tidak lari daripada orang lain. Keluarga beliau juga terkena jangkitan COVID. Jadi kalau kita nak jemput syarat nombor 4 iaitu Puan Fatum Cik Aman dari Kepung untuk berkongsi pengalaman beliau dengan penggunaan syurut dalam membantu mengatasi masalah COVID yang dihadapi oleh beliau. Dipersilakan Puan Fatum. Assalamualaikum semua. Terima kasih Kak Roki. Okey, saya Fatum macam Kak Roki perkenalkan tadi. Dan pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada 3 founder kita dan barisan upline saya daripada BCR ni hingga ke CCA Afuha, CCA Fahana dan CCA Ros Faizah. Okey, saya bermula di BA dengan Alora Sops untuk saya punya kerja memasak lah. Lepas tu the next saya nak cuba Alora Pants untuk saya punya kaki. Saya ada masalah lutut. Okey, masa tu saya teringin nak cuba Shirutto. So saya beli sekali pants dengan Shirutto. Untuk first sebenarnya saya beli untuk saya punya, sebab saya ada kencing manis dan darah tinggi. Okey, tapi itulah bila satu hari tu husband saya ada cuti bekerja, masa tu 8 hari cuti ada di rumah. Dan hari yang ke-9 tu dia kena masuk kerja. Tiba-tiba dapat tahu yang ada kawan dia positif. Okey, kawan dia yang positif tu sebenarnya dia berjumpa dan duduk, orang kata bersembang-sembang sebelum dia cuti. Okey, so bermakna sebelum dia cuti 8 hari tu dia dah bersembang dengan kawan dia tu. Dan dia telah bawa virus tu ke rumah. Okey, bersama dia. Dia bawa ke rumah dan dia cuti ada di rumah bersama kami 8 orang dalam satu rumah. Okey, dengan virus tu ada dekat badan dia. Tanpa kita sedar lah, sebab masa tu tak tahu kan yang dia kawan dia tu positif. Okey, tapi selepas dia dah cuti dalam lebih kurang hari ke-4, dia ada rasa macam tak sedap badan. Tapi kita tak fikir apa-apa kan. Kita ingat kan macam biasa-biasa je lah, tak ada apa-apa yang berlaku kan. Tak sedap badan macam tu je. Tu yang bila dia masuk kerja tu hari ke-9 tu, dapat tahu kata kawan dia positif. Masa tu husband saya kerja overnight shift. Husband saya pun hotel juga. Okey, so besok pagi tu dia masih bekerja, malam tu dia masih bekerja, tapi dia protect teruslah, dia pakai glove, dia cuba ni lah jaga kan, sebab dia takut dia pun positif juga. Sebab dia dah rasa tak sedap badan tu kan. So the next morning tu lepas dia balik kerja, dia terus pergi buat swab test. Dan bila kita dapat tahu keputusan itu memang positif lah. Tapi nasib baiklah saya dekat rumah memang dah ada Shirutto dan saya dah start makan dah. Pada mulanya saya je dah yang makan, sebab saya kira untuk saya punya kencing manis dan darah tinggi tu. And then bila dapat tahu kata dia positif, terus saya minta dia makan 4 sachet, 2 pagi dan 2 malam. Dan saya juga bagi pada family saya, anak-anak dan ada ayah saya. Ayah saya pun 70 lebih, ada darah tinggi. Tapi saya memang tak boleh nak bayangkan masa tu bila dia kata dia positif dan selama dia cuti 8 hari dia berada dalam rumah
virus tu pun ada bersama dengan kami. Tapi kami itulah, bila dah tu kita makan Shirutol, Alhamdulillah dalam tempoh 5 hari husband saya dah tak ada demam dia. Dan pada mulanya memang dia kurang selera makan. Okey, masa mula-mula tu dah kurang selera makan sebab dia rasa dia dah drop lebih kurang 50% macam tu. Okey, bila dia, itu yang saya suruh dia makan Shirutol 4 sachet satu hari, dan hari yang kelima tu dia memang dah okey, dah pulih sepenuhnya. Dan dah tak ada demam, dia rasa dia semua dah okey. Dia makan, bila saya bagi makanan dia kata okey, dah macam saya masa tu saya masak kari kan, dia kata ada rasa pedas kari, ada rasa masam, semua rasa tu kira ada. So Alhamdulillah, syukur sangat. Dan kami yang selebihnya 7 orang dalam rumah ni, PKD bagi tahu kalau tak ada simptom tak perlu buat swab test. So saya bagi anak-anak makan, bagi ayah saya makan, kita protect daripada kita mungkin ada demam tu ke apa ke. Tapi Alhamdulillah sampai yang hari ke-5 husband saya tak ada, dah okey. Lepas tu lepas 2 hari dia pergi balik ke klinik, Alhamdulillah diorang kata dia dah bebas. Okay, dalam masa saya ambil masa 7 hari tu, 7 hari tu dia dah memang bebas. Dan kami satu rumah, walaupun duduk satu rumah, virus sudah ada dengan dia, Alhamdulillah, syukur kami semua tak ada simptom langsung, kata batuk ke demam ke. Sebab husband saya, dia masa dia positif tu, dia ada demam, dia ada rasa lemah badan dia, dan dia cerit-berit. Okay. So tu semua kami yang lain 7 orang tak ada simptom tu langsung. So saya memang harap memang semua kena ada Shirutol di rumah untuk kita berjaga-jaga, untuk kita protect. Okay, sebab saya dah rasa husband saya seorang sahaja yang positif, yang kami 7 orang clear. Memang kami tak buat swab test sebab kita orang pun tanya 2 kali, sebab mungkin masa time yang husband saya kena tu apa orang kata dah meningkat tinggi, dah 9,000, sudah 9,000 kes. So dia orang pun dah tak terhandle untuk swab test ni semua. Dia kata selagi tak ada simptom tak perlu. Alhamdulillah kami tak ada simptom, syukur sangat-sangat. Dan macam itulah yang saya cakap, perlu ada Shirutol di setiap rumah, dan kita perlu makan. Kalau tak ada apa-apa penyakit, makanlah 1 paket satu hari untuk kita protect. Okay, terima kasih. Itu saja sharing saya. Terima kasih Puan Fatu. Memanglah sebab bila kena jangkitan COVID ni, macam kita dengar lah tadi pada Dr. Wan, sebab setengah-setengah mungkin ada simptom, setengah-setengah mungkin tak ada simptom, tapi virus tu ada dalam badan kita. Jadi kita kena memang sentiasa berjaga-jaga. Jadi Alhamdulillah kalau kita rasa happy sebab keluarga Kak Fatu pun semua sekarang dah bebas ya. Dah bebas COVID, tak ada masalah apa-apa. Jadi terima kasihlah sebab sharing. Macam Puan Fatu katalah, sebelum kita sakit, sebelum kita kena pun memang kita kena berjaga-jaga, kena ambil sekurang-kurangnya 1 sachet sehari, minimum lah untuk prevention. Jadi tanpa membuang masa, kita jemput sharer nombor 5. Tapi sebelum tu Kak Rocky nak remind sekali lagi, testimoni sharer kita malam ni, tolong jangan record, jangan buat FB live dekat social media, sama ada close group ataupun public. Cuma boleh tulis nota, boleh dengar, tulis nota saja ya. Jadi satu lagi reminder untuk testimoni sharer, kita benarkan hanya 5 minit untuk untuk share testimoni. Jadi sharer nombor 5 ni, Kak Rocky nak menjemput Puan Rafizah Masya daripada Negeri Sembilan untuk berkongsi pengalaman beliau di mana positif COVID tanpa simptom sehari sebelum Aidilfitri. Dipersilakan Puan Rafizah Masya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Kak Rocky dan semua yang hadir pada malam ini. Terima kasih.
Pertamanya syukur Alhamdulillah dipanjatkan kepada Allah SWT dan juga kepada founder BE dan juga abang saya DCA Ruzana dan juga CCA Al-Toha. Okey, terima kasih juga kerana diberi peluang untuk saya untuk bercerita, berkongsi kisah saya sebagai salah seorang positif COVID-19 yang sebenarnya berikhtiar juga dengan Shirutto. Saya pada asalnya mengenali Shirutto ni selepas saya menggunakan Alora series dan selepas saya berpuas hati dan saya merasai benefit Alora itu sendiri. Jadi saya telah mencuba juga Shirutto untuk sebenarnya untuk keluarga saya, iaitu anak saya yang selalu mengalami alahan lah. Selalu bersin di waktu pagi dan juga Shirutto ni jadi salah satu kita punya suplemen harian untuk saya dan juga anak-anak, terutamanya yang menghadapi anak saya mesti yang sudah mengusung COVID-19 pada kita ni sehari sebelum Hari Raya Aidilfitri yang lalu. Okey, sebenarnya saya dapat kita ni daripada rakan pejabat saya, di mana kalau ikut daripada kronologi jangkitan saya ni adalah pada hari terakhir saya berjumpa dengan beliau adalah pada 6 Mei, di mana pada hari itu dia dah pada minggu tersebut dia memang ada sedikit simptom mild seperti batuk dan juga sesama lah. Cuma di pejabat dia memang mengasingkan diri dan mematuhi SOP. Cuma dan pada 6 hari bulan tu dia dah agak sihat daripada yang sebelumnya. Dan kebetulan pada 6 Mei tu kami ada perbincangan bersama dalam walaupun mematuhi SOP kami di dalam satu ruangan yang samalah. Okey, jadi pada selepas tu 7 hari bulan sehingga itu weekend dan 10 hari bulan tu adalah pada hari Ahad, kami sepejabat dikabarkan yang beliau telah positif COVID. Okey, dan memandangkan saya memang ada dikira sebagai direct contact kepada beliau, saya terus melakukan PCR test di mana pada 12 Mei saya dapat result yang saya positif. Sebenarnya saya tak expect saya positif sebab saya tak ada simptom. Alhamdulillah saya sihat. Pada masa itu suami dan juga anak-anak saya semua sihat, Alhamdulillah. Dan dapat berita tu pada pagi sebelum Hari Raya. Terkejut tapi terpaksalah meneruskan kuarantin sebab kita dah positif kan. Kita tak nak menjangkiti orang lain. Cuma apa yang menyusahkan saya adalah keluarga saya sendirilah. Sebab selama beberapa hari tu kami bila biasa satu keluarga kita dah berkontak rapat kan. Jadinya saya meneruskan kuarantin dan Alhamdulillah syukur pada masa itu sebenarnya pada 12 Mei tu saya punya stok Shirutto tinggal satu kotak je. Tinggal satu kotak, tetapi dengan kawan-kawan yang sangat membantu, mereka mengirimkan 5 kotak Shirutto kepada saya. Pada hari tersebut juga saya menerima Shirutto dan saya tanpa membengah masa lagi terus memberikan Shirutto tu. Saya ambil 3 sachet sebanyak 2 kali sehari dan juga untuk semua anak-anak dan suami saya lah. Dan pada hari raya pertama pada 17 Mei saya, suami saya dan anak saya yang semua ada mengalami simptom ringan seperti macam pening kepala dan rasa macam nak demam. Tapi kami teruskan juga dengan Shirutto dan anak saya yang lain okey, tak ada masalah. Cuma yang suami dan anak saya yang sulung lah. Dan pada 14 Mei untuk menyedapkan hati untuk confirm positif ke tidak, suami dan anak pergi buat RT test dan Alhamdulillah mereka negatif. So dalam rumah saya seorang je yang positif dan saya terus meneruskan kuarantin sebab kami tak dapat buat test di CAC Seremban pada masa itu. Jadi saya meneruskan kuarantin di rumah dan meneruskan pengambilan Shirutto. Di samping makanan lain, makanan tambahan yang lain lah seperti air kelapa, air lemon, vitamin C. Tapi Shirutto memang kami tak miss daripada skedul harian kami lah. Dan Alhamdulillah sehinggalah pada 18 Mei saya dihubungi oleh pihak CAC Seremban dan sana untuk buat test, masih dalam keadaan sihat dan pada masa itu oksigen level saya 98, masih 98 Alhamdulillah.
Dan selepas 10 hari, iaitu pada 20 Mei, saya pun terus dihubungi untuk potong gelang raya saya Olympic tu. Dan Alhamdulillah selepas tu kami sekeluarga dapat beraktiviti seperti biasa. Tapi cuma saya nak tambah sebab saya baru je dapat second jab Pfizer kemarin. Tapi semalam memang kami ada mengalami macam rasa badan tak sedap badan. Kita macam rasa nak demam, kita rasa sedang sejuk. Dan kita teruskan juga pengambilan syiru tu macam mana saya mula dijangkiti COVID. Dan Alhamdulillah hari ini saya dan suami berdua dapat sihat seperti biasa dengan izin Allah. Syiru tu membantu kami juga untuk melawan virus dan juga kesan-kesan daripada pengambilan dos kedua vaksin. So secara keseluruhan pesan ini saya merasakan syurutu ini memang sangat membantu meningkatkan imuniti badan kita dengan segera, especially untuk anak saya juga yang mengalami masalah halahan. Jika dia dah start dia bersin banyak kali tu, bila kita bagi, saya akan terus bagi dia 2 sachet dan dalam selang waktu dalam 3-4 jam tu, dan saya dah tak dengar dah dia bersin banyak lagi lah. Dan saya rasa memang itu sangat membantu. Dan juga yang saya suka, dia memang sesuai untuk seisi keluarga. Anak saya yang kecil sampai yang besar memang boleh makan sebab dia sangat sedap, boleh dimakan terus. Dan juga kalau bancuh dengan air pun sangat sedap. Jadi kita tak risau nak bagi anak-anak kita makan. Dan yang pentingnya seperti apa yang Dr. Rafidah terangkan kepada kita, syirutu ini sangat diyakini dengan kajian-kajian yang telah dibuktikan oleh pakar-pakar dalam bidang ini. So itu saja Kak Rocky, perkongsian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, sama-sama. Terima kasih Nafisah dengan perkongsian tadi. Macam Kak Kim mention tadi lah, sebab bila kita kena COVID ni, some people ada simptom, some people tak ada, some people ala kadar saja dia punya simptom. Tapi Kak Rocky pun ada memang terbaca artikel macam bila kita kena COVID ni tak ada simptom, tapi mungkin tapak kaki kita rasa sakit, kita susah, kaki rasa lengan-lengan susah nak berjalan sebab macam disebabkan blood clot. Jadi memang dalam keadaan sekarang ni apa kesakitan yang kita rasa ataupun masalah kesihatan yang kita rasa tu memang kita kena cepat-cepat kita cek supaya dia tak melarat, sebab kita tak tahu sama ada COVID ataupun tidak. Jadi kita kena assume kita ada COVID dan kita kena cepat-cepat ambil tindakan untuk mengelakkan dari lagi teruk ataupun manage lah segala masalah kesihatan yang kita ada. Jadi terima kasih Rafizah kerana sharing testimoni tadi. Alhamdulillah, kita doakan keluarga semua sihat. Jadi tanpa membuang masa, kami nak jemput pula syarat nombor 6, iaitu Puan Jawiah Talib, berusia 62 tahun dan positif COVID, kontak rapat dengan anak yang bekerja. Jadi kita nak dengar juga pengalaman daripada Puan Jawiah, pengalaman beliau. Dipersilakan Puan. Assalamualaikum. Terima kasih kepada juga memberi peluang pada Kak Jawiah untuk share pasal cerita untuk malam ni. Jadi terlebih dahulu saya nak ucapkan terima kasih kepada upline RCA Puan Abu Sayyah dan juga upline RCA ni. Jadi apa yang berlaku pada saya ialah pada pada 10 Julai baru, pada 4 Julai baru ini, anak saya dia dah dijangkiti COVID-19. Jadi dia positif. Jadi kami saya dan dekat rumah ada berempat. Jadi saya membantu susu, bertiga pergi buat swab test, dan swab test kami yang pertama negatif. Jadi bila negatif, tapi anak saya dah mula demam dan dia diarahkan untuk pergi ke MAES. So, bila dia pergi ke MAES, saya terus bekalkan cerita. Saya bekalkan tu dia pakai strokin, bawa dia punya alat rapid dan untuk pergi ke sana sebab dia buat bekalan. Di sana dia 8 hari di sana, alhamdulillah dia dah boleh keluar. Jadi kami yang tinggal di rumah, selepas saja dia balik, tiba giliran saya pula kena hantar ke MAES.
So masa saya di rumah tak ada simptom pun. Tak ada demam, tak ada apa-apa, okey je. Macam biasa bawah tu semua okey. So bila sampai di Maib, saya dibuat X-ray dan ambil darah semua. Dan saya punya bacaan oksigen saya pun bagus, 98. Jadi di sana saya duduk di sana 4 hari di sana. Jadi bila 4 hari di sana memang tak ada ubat, semua ambil darah dan juga cek BP pun cantik semua. Jadi bila di sana mungkin kerana agaknya terlalu ramai kan. Jadi bila tutup saja 4 hari saya dekat Maib tu, saya tiba-tiba saya diberi saya kenal semua, saya boleh keluar. Dan saya masa tu dah 10 hari tidak pakai gelang dah. Jadi patutnya gelang tu yang akan pada 20 hari bulan pada hari raya tu keluar. Kita kata, dapat keluar, mungkinlah best lah 4 hari dia duduk kat dalam ni. Bila saya tak keluar, jadi tu potong gelang semua, dapat surat daripada Maib kata saya dah tak ada nombor dah COVID. Bila saya pun balik, so, bila balik macam dah rasa tak sedap badan, mungkin agaknya terlalu ramai dekat Maib tu positif. Jadi badan kita walaupun mana kuat pun agaknya ni juga tak terlayan, tak tertahan juga. Bila balik rumah, saya mulalah makan lemang. Bila makan lemang yang rendang, malam tu saya dah rasa macam nak demam. Okey. Demam malam tu tak berapa sangat lagi. Tapi batuk-batuk pun tak ada juga. Lepas tu bila esok tu macam memang dah suam-suam badan dah. Nak kata demam mak. Demam. Kita kena pergi hospital mak tu. Takut mana tahu tu. Memang mak tak ada simptom. Tapi tak tahu sekarang dah keluar ni. Keluar ni tak tahu tentang mak punya proteksi badan macam mana. Jadi walaupun di sana, walaupun saya di dalam Maib tu, saya hari-hari ambil risau, ambil briefing, ambil semua dan saya pun dalam proses menurunkan berat badan. Yang dia 9 dan 10 saya terus ambil. Jadi bila saya balik rumah, anak saya kata kita pergi hospital dan pergi ke hospital dekat Damansara, dekat hospital di sini. Jadi bila di sana di hospital, dia cekkan saya ni rupanya post-COVID, maksudnya pesan daripada COVID. Tahap level yang kedua. Jadi bila saya masuk ke hospital tu, dia bagi saya point. Lepas tu dia bagi clearkan takut ada blok yang tak ada dekat kita punya paru-paru tu semua. Dan saya masuk ke hospital tu, saya punya nak oksigen dah sampai dah turun 90-91. Saya tak boleh pergi lagi ni atas dah. Jadi saya kena tahan 4 hari 3 malam di hospital. Dan alhamdulillah hari-hari dipantau, ambil darah sampai yang kata badan ni, darah ni diambil macam vampire orang ambil darah ni lah. Di kanan tak tutup kat badan, kat perut darah diambil. Lepas tu dengan X-ray lagi. So bila setiap hari X-ray tengok ada peningkatan. So alhamdulillah semalam doktor kata okey Ponjauya, kita baik, awak boleh balik, okey dah. So saya pun baliklah semalam, sendiri pun sertakan ubat semua. Dan alhamdulillah kata masa saya sebenarnya dalam perjalanan saya selama ni daripada bulan April lagi saya dah memang konsum untuk kuruskan berat badan. Jadi saya ambil promosi yang Slang Glow yang 10 kotak tu. Jadi saya dah makan sekarang ni, saya dah makan 8 kotak. Dekat nak habis dah lagi 2 kotak lagi Slang Glow tu yang Splendid ni. Dan dulu nak turun tu macam slow sangat. Tapi selepas saya balik daripada hospital semalam, kalau sebelum saya mulakan langkah dulu, berat saya ialah 92.9. Dan pagi tadi saya timbang berat saya sekarang ialah 85.7. Jadi insyaAllah saya nak go to 80 pula sekarang. Jadi alhamdulillah, jadi saya pun dah berasa sihat. Saya akan teruskan dengan Suiko yang sentiasa menemani saya dan keluarga saya. Jadi alhamdulillah, jadi itu saja yang saya dapat kongsikan untuk anda semua. Sekian, terima kasih. Thank you. Okey,
terima kasih Puan Jawiah kerana berkongsian. Jadi memang betul lah kita kena berusaha supaya dielakkan daripada jangkitan, tapi jangkitan tu memang kita tak boleh nak lari sebab virus ni terlampau kecil. Daripada mana-mana pun kita boleh dapat. Kita tak keluar rumah pun kita ada juga risk untuk kena kepada COVID. And then macam Puan Jawiah share tadi, terpaksa pergi ke MAEMS. And then setengah-setengah tu bukan pergi ke MAEMS, kena pergi ke hospital. Tapi sekarang ni memang masalah sebab hospital semua pun dah penuh. Tapi pun ada juga kawan yang kita usaha untuk masukkan ke hospital, tapi ada masalah sebab hospital semua dah penuh. Government hospital pun dah outsource kepada private hospital untuk manage COVID patient. Jadi kita memang betul-betul kena usaha untuk tingkatkan kesihatan kita supaya kita tak perlu ke MAEMS ataupun tak perlu ke hospital. Jadi terima kasih Puan Jawiah dengan perkongsian tadi. Apa-apa yang Tasmania share malam ni kita ambil tiba, kita belajar dan kita amalkan supaya kita dapat elakkan dari mengalami keadaan yang sama. Jadi tidak membuang masa, Kak Rocky nak menjemput Tasmania Share yang nombor 7 iaitu Puan Farhana Izzuani untuk berkongsi pengalaman beliau dalam menangani masalah COVID dan dalam penggunaan Shirunto untuk beliau dan keluarga beliau. Dipersilakan Puan Farhana. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Clear tak Kak Rocky? Clear. Alright. Okay. Sebab saya diberi masa 5 minit je untuk present, untuk sharing. So sekejap saya share dulu. Okay, nampak tak Kak Rocky? Alright. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mendengar. Okay, nama saya Farhana Izzuani binti Muhammad Izani, umur 31 Yes. Okey, terputus-putus sikit Farhana. Okey, sekejap Nampak lagi tak? Saya punya ni. Tak nampak, slide tak nampak. Okey, kejap. Okey, nampak tak slide? Okey, nampak. Cantik. Alright. Sorry, internet saya unstable. Okay. So, kita go through kronologi saya jangkitan COVID-19. Pada 5 Julai, saya simptom awal COVID macam biasa, demam, semua sakit badan. Sakit yang memang sakit sangat-sangat. Dan 7 Julai saya swab yang pertama, Alhamdulillah negatif. Dan saya ingatkan negatif sampai bila-bila. Rupanya status swab saya positif. Dan sebabkan saya bergejala, saya dihantar ke HSA JB dan 12 Julai saya disahkan COVID stage 3 plus denggi. Jadi sebab itulah saya memang sakit badan sangat-sangat. Masa 5 Julai tu masa first symptom tu lah. So gerbak-gerbuk dengan segala perawatan yang diberi. Masa saya mula-mula masuk, oksigen saya drop. Lepas tu saya diberi oksigen yang tube tu sahaja selama 2 hari. Dan platelet saya rendah. Platelet saya sangat rendah masa tu. So saya fight dua-dua. Dan Alhamdulillah pada 21 Julai saya bebas COVID. Tapi aku sangkakan panas hingga ke petang. Rupanya hujan di tengah hari. Saya mengalami simptom long COVID, which is lepas COVID tu simptom susulan COVID. Masa 22 Julai tu saya sampai rumah, saya rasa badan saya sangat lemah. Sakit dada lah kan. Sakit dada, semput, batuk. Kadang-kadang nak jalan lama-lama pun semput sangat-sangat. Lepas tu, jadi masa saya nak discharge tu, saya tanya doktor sebab doktor tak bagi saya apa-apa ubat. Jadi saya tanya doktor, saya nak buat apa kan? Tak ada ubat ni. Lepas tu doktor kata, ambil something ataupun suplemen yang boleh increasekan you punya immunity. So saya rasa by that time memang saya tahulah yang tak lain dan tak bukan adalah Shirunto. So saya mula ambil Shirunto pada 23 Julai dan Alhamdulillah 31 Julai hari ni dah 7 hari saya dah 70% kesihatan saya bertambah baik. Saya dah boleh workout macam biasa, yang dulunya nak workout pun memang tak boleh, semput. So
So semua pesakit COVID saya rasa boleh relate lah dengan simptom long COVID ni. Okay, next. Secara inilah saya nak share gambar-gambar. Tengok gambar kedua saya tu masih lagi setia dengan Aurora Pen dengan Aurora Sock. Dan saya rasa sakit sihat saya bersama Aurora. Sampai dalam hospital pun saya bawa Aurora. So Alhamdulillah, dan kita tahu kesihatan ni akan nampak berharga setelah kita kehilangannya. Saya rasa semua orang boleh relate lah. Bila kita sakit baru kita rasa bestnya sihat. Bila kita tak boleh jalan kaki baru kita rasa bestnya kalau boleh jalan macam biasa. So jagalah kesihatan anda sebelum anda kehilangannya. Jadi saya bila diberi ujian COVID ni, saya sangat-sangat bersyukur. Saya sangat-sangat rasa macam beruntung, sedih, gembira, semua ada lah, bercampur-campur. Sebabnya saya jumpa BE International ni pada waktu yang sangat tepat. Okay, pada waktu yang sangat tepat, dan saya rasa beruntung, sangat-sangat beruntung, dan saya bersyukur sangat-sangat dengan BE International. Terima kasih semua kepada founder, terima kasih kepada upline saya, Ambassador Amira, ECA Shima dan CCA Kak Fana dan Abang Kai. Terima kasih banyak-banyak memperkenalkan saya kepada BE International. Okay, itu je sharing saya. Back to MC. Okey, terima kasih Farhana kerana sharing tadi. Memang selain selepas dikatakan clear daripada COVID, memang ramai yang mengalami masalah long COVID. Macam kawan karaoke pun ada, sebab dia hospitalized selama 40 hari di hospital, lepas tu put to sleep kalau tak silap dalam 4 hari ke 7 hari. Tapi bila keluar daripada hospital memang dekat rumah mengalami masalah long COVID. Maksudnya nak bercakap pun tak boleh bercakap lama, tak cukup nafas, turun naik tangga pun tak cukup nafas, memang terpaksa berhenti, memang masalah pergerakan lah disebabkan tak cukup oksigen. Jadi dia pun dalam proses berusaha untuk meningkatkan tahap oksigen secara renewal, macam Farhana buat tadi lah. Sebab especially kalau kita ni jenis orang yang suka exercise, bila tak cukup nafas memang keadaan kita memang tak menentu lah. Okey, terima kasih Farhana dengan perkongsian tadi. Jadi next Arfina jemput syarat nombor 8, iaitu Puan Nur Hafizah untuk share pengalaman beliau di mana seluruh keluarga beliau juga terkena jangkitan COVID-19. Yang ni keluarga yang ada macam-macam, ada juga yang ada comorbidities, yang ada existing penyakit. Jadi kalau kita jemput Puan Fiskal untuk share pengalaman beliau. Assalamualaikum. First of all, thank you to my upline, ECA Musa NLD, Ismi Kak Rotu dan CCA Farah dan Emil. Kerana actually berikan peluang untuk share my own experience, not only myself but my whole family. So before that, I just nak share screen. Okay, boleh nampak ke? Belum lagi. Okay. Okay. Boleh nampak kan? Okay. Dalam proses. Belum nampak lagi. Dalam proses. Tak ada. Okay. So what happened, the kronologi jangkitan COVID-19 pada keluarga saya. Okay, pada 10 Mei, sebab saya actually bekerja di Labuan. So saya balik ke KL sebab ada kerja, and memandangkan dah nak raya masa tu, saya terus berada di KL lah, di rumah. So masa mula sampai tu dah start rasa demam dengan hilang diri rasa. Tapi sebab kita tak pernah expose pada COVID punya simptom sangat, sebab kita ingat macam sebab kita nampak tak yang speed Zoom quit unexpectedly tu? Nampak? Boleh remove yang tu slide. Tak nampak yang tu. Tadi dah klik X lah. Kalau kita nampak lagi yang X, yang Zoom quit unexpectedly. Oh tak, saya stop share balik. Sekejap saya share balik. Okey, nampak ke? Belum lagi.
Belum lagi ya? Nampak. Okey. Okey, tak apa Fishal, biar saya present that. Okey. Fisha masih ada lagi ke? Ada. Okay. Masih di sini. Okay. Alright. Boleh nampak dah screen. Okay. Okay. Okay, back to yang kronologi tadi. So, lepas on Raya itself, the first Raya tu, my dad actually dia muntah darah. And masa tu kita orang kejarkan dia ke hospital GH. And dia muntah darah tu actually sebab overwarfarin. Tapi dalam masa yang sama, dia pun disahkan positif COVID. Dan sejak tu, the whole family, Fishal, adik, my mom, adik lelaki dengan anak saudara semua disahkan positif COVID. Jadi kita orang semua memang kuarantin di rumah lah. Sebab tak ada simptom yang berat. Lepas tu last kali ayah discharge 27 Mei juga, and kita orang semua pun dah bebas COVID. Tapi apa yang saya nak share di sini adalah saya jenis yang ada kalau batuk tu batuk yang berpanjangan. Memang semua orang tahu. Kalau even my colleague dekat Labuan pun tahu, kalau start batuk tu memang makan sampai berminggu-minggu, berbulan, sampai ada kawan tanya, kau ada TB ke apa kan? Tapi memang macam tu. And I pernah admitted ke hospital because of pneumonia. And just because of batuk je. Sampai kan kita pun tak tahu kenapa. So bila dah lepas COVID tu, I still batuk. And of course my mom risau lah sebab dia kata, I ni kalau dah start batuk mesti lamanya. Tapi masa first day kena COVID tu, SAM ni actually call, dia kata, why don't you try Shirutto ni, sebab kita memang dah ada a few testimonial on positive impact on Shirutto. So I terus ambil lah semenjak first day COVID tu. Alhamdulillah masa tu dapat stok daripada Kak Rocky, sebab I memang tak ada stok. Kak Rocky deliver terus to my house. Memang I start ambil dengan 6 sachet per day. And then I actually akhirnya share dengan all my siblings jugalah. And then masa tu kita still continue makan. And then my sister dekat Kajang pun, dia pun ada rasa sesak nafas juga. Lepas tu dia call I, dia kata macam mana ni, sebab dia jenis alergi. Dia tak boleh ambil macam mushroom, benda-benda yang berangin. So dia dah start rasa sesak nafas. So dia dah start risau sebab dia ada anak kecil. So I terus deliver. Kita boleh grab je tu Kajang. Dia kata lepas dia ambil 2 sachet tu, dia terus rasa sesak nafas tu terus kurang. Yang tu memang bagi I amazing lah kan. Alhamdulillah lah, dari izin Allah. So dia kata semenjak tu dia memang start makan. And bila stok habis dia kata dia macam rasa dia macam cuak lah, dah habis stok ni, kita kena restock cepat. So apa yang nak share kat sini juga, lepas COVID tu yang batuk tu, lepas I continue minum Shirutto, dalam a few days after COVID, post COVID tu memang batuk terus hilang sampai sekarang. Alhamdulillah. Kalau tidak memang batuk I memang akan berpanjangan, memang merisaukan. Sentiasa risau ni kalau batuk ni memang lama ni kan. Sebab I pun baru lepas admitted ke KPJ a month before that, just because of batuk je. So sampai sekarang Alhamdulillah, bila macam rasa macam start rasa sakit tekak je, ambil extra sikit dalam 4 sachets per day. Kalau tak ambil 2 je. And yang tu yang kiranya paling kesan yang dapat rasa. And also my sister yang kat Kajang tu, yang memang dia ada rasa sesak nafas tu sampai sekarang dia minum. Lepas tu lagi satu yang nak share, sebab my mum dia colon cancer survivor. Dia tak pernah boleh ambil any supplement before ni. Sebab kalau dia start ambil, dia akan start ada macam selalu diarrhea. So memang kesian kat dia lah. Dia tak boleh ambil apa pun, vitamin C ke apa. So I cakap lah, cuba mak try je ni Shirutto. Alhamdulillah sampai sekarang dia ambil 1 sachet per day, dia tak ada pun berak ke apa. Sebab dia kalau dari segi pemakanan tu, dia memang akan jaga, tak boleh tubuh pedas, tak boleh, yelah benda macam tu kan, sebab dia ada colon cancer survivor kan. So sampai sekarang my mum continue makan Shirutto, and Alhamdulillah dia pun kata dia rasa sihat. Dia kata dia tak ada pun rasa macam selalu nak kerap buang yang besar ke apa ke. So
And of course my dad, dia sebab dia kan memang dia penyakit kini dia memang ada buat dialysis lah, CAPD dan juga jantung. So dia memang dengan buat IJN dengan CAPD. So after post COVID pun kita orang just try bagi dia makan. Alhamdulillah one sachet per day, and so far dia kata dia rasa sihat lah badan sampai sekarang. Alhamdulillah. So sekarang ni memang kita orang sebab ramai yang terkena masa COVID tu, and with all the positive orang kata impact, macam Ais ni sampai sekarang Alhamdulillah batuk dah tak ada. Syukur sangat tu. Memang I rasa macam kalau start batuk rasa sakit tekak tu kan, memang rasa macam alamak risaunya ni kan. Lepas tu dan my sister pula memang dia dah start tak rasa sesak nafas, so memang kena sentiasa restore. So apa yang saya nak share sekarang ni, saya rasa so far inilah produk yang memang macam ialah dia memang vitamin untuk kita punya sistem imun kita yang activate macrophage, yang itulah lepas, especially Dr. Wan explain lagi kita clear in terms of how immune system kita ni nak orang kata awake kan. Sebab selama ni kita ingatkan apa yang kita dah consume ni cukup dengan pemakanan yang sihat semua, tapi still kita dengan virus yang makin orang kata makin mengganas, makin bijak ni, so kita pun perlu tingkatkan sistem imunisasi badan kita. Itu je perkongsian saya untuk malam ni lah. Dan semoga bermanfaat pada semua. InsyaAllah. Okey. Terima kasih Puan Fisha dengan perkongsian tadi. Memanglah bila kita cerita pasal Shiruto ni, banyak sangat dia membantu kita punya kesihatan ya. Selain daripada COVID tu, macam Puan Fisha share tadi, mak yang ada kanser usus pun dah selesa. Kita hope dia betul-betul clear, dah tak ada masalah dengan pemakanan, dengan pengambilan Shiruto. Adik Fisha pun yang ada yang sesak nafas tu pun dah clear bila dah tak kena disebab dengan ikhtiar menggunakan Shiruto. Fisha sendiri pun dah clear masalah batuk. Jadi masalah batuk ni Kak Rocky memang familiar juga lah, sebab Kak Rocky pun pernah juga kena. In fact pada last few days pun ada juga Kak Rocky kena batuk. Tak tahu, mungkin bagi pendapat Kak Rocky sebab terlebih makan rambutan, makan durian, makan manggis semua sekali. Jadi risau juga nak jadi MC hari ni sebab batuk-batuk. Tapi Alhamdulillah sebelum sesi tadi Kak Rocky dah ambil 2 Shiruto, jadi so far tak batuk lagi lah. Alhamdulillah. Okay, terima kasih Fisha. Okay, jadi sekarang ni kita nak pergi ke testimoni syarat kita yang terakhir, iaitu Puan Sharifah Nazihah Syed Omar, berumur 58 tahun, merupakan seorang surumah sepenuh masa. Jadi kita nak dengar jugalah last sekali perkongsian Puan Sharifah dengan pengalaman beliau pengambilan Shiruto tentang masalah COVID yang dihadapi oleh keluarga beliau. Dipersilakan Puan Sharifah Nazihah. Terima kasih Puan Rocky. Okay, Assalamualaikum semua. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Okay, seperti mana yang Puan Rocky cerita tadi, nama saya Sharifah Nazihah. Saya seorang suri rumah yang masa, mempunyai anak 5 orang dan Alhamdulillah dikurniakan 3 orang cucu. Okay, sebelum tu saya ingin mengucapkan jugaan terima kasih kepada upline saya Puan Nur Hashimah Debor yang memperkenalkan produk daripada BE International. Tahun lepas saya menggunakan Alora Pens pasal masalah kesihatan saya. Lepas itu baru saya berkenalan dengan lain-lain produk daripada BE International lah, termasuk Shiruto. Saya ingin mengucapkan terima kasih juga pada CA Ida Juliana kerana memilih saya untuk jadi salah seorang sharer malam ni. Okay, tak lupa terima kasih kepada 3 founder yang hebat yang menerajut BE International kerana membawa misi dan visi yang sangat-sangat awesome. Okey, sini saya nak berkongsi dan berkenaan dengan pengalaman yang terkini saya, di mana pada pada minggu ni saya dikejutkan dengan berita seorang cucu saya demam dan disahkan positif COVID. Okey, ni saya share saya punya slide
Okay, this is dia punya kronologi. Okay, pada 25 hari 6 Julai, simptom awal dia demam saja. Bila saya tanya anak saya dia kata teething problem, dia nak tumbuh gigi lah, because dia orang ni tak ada pergi ke mana pun, memang duduk di dalam rumah aja. So tetapi bila malam tu memang panas, memang panas sangat. Lepas tu makan ubat demam pun tak jadi. So the next day 26 hari bulan, anak saya dan menantu saya bawa kepada klinik untuk buat rawatan lanjut, dan doktor syorkan untuk buat swab test. So bila dia buat swab test, ternyata baby cucu saya, jadi bila keputusan dia positif, ibu dan bapa dan anak yang seorang lagi pun buat test jugalah, dan didapati menantu saya positif, anak perempuan saya negatif, dan anak dia yang nombor 1 negatif. So that means father and one son positif, mother and another son negatif. Jadi pada petang tu kita terus my doctor terus bawa pada hospital Shah Alam untuk perawatan lanjut. So sebab tu di hospital, pasal baby terlalu panas, jadi dia orang buat x-ray, dia orang buat test sekali lagi, dan ternyata dia ada simptom COVID dan stage 2. Jadi anak saya yang perempuan kena stay dekat hospital, dekat hospital pasal baby masih lagi breastfeed. Jadi menantu saya bawa balik, walaupun positif, dia bawa balik ke anak yang seorang lagi duduk di rumah, self quarantine kat rumah. So anak saya yang baby tu, dia cucu, dia dirawat di hospital Shah Alam selama 2 hari, daripada 28 sampai 26 sampai 28, dan kemudian pada 28 bila dah okey sikit, oleh kerana Shah Alam dia bukan hospital COVID, so sebelum tu doktor dah beritahu kalau cucu saya ni masih lagi panas teruk, tak turun, dia akan transfer kepada hospital Sungai Buloh. Jadi bila anak saya call dia tahu macam tu, saya dah risau. Saya cakap okay, we must do something lah. Maknanya kena fight benda ni kan. Jadi memang bekalkan dia Shiruto lah, pasal kebetulan orang kata bukan kebetulan lah. Sebenarnya saya bagi saya apa-apa jadi ni pun memang ujian, dan Allah dah susun. Hari yang 26 hari bulan tu saya dapat stok Shiruto, pasal saya order baru ni yang masa Shiruto promotion tu, kita punya health promotion ni, so stok Shiruto saya baru sampai. Jadi just nice, orang kata bila dapat masalah ni, jadi saya boleh bekalkan pada anak saya dekat hospital, pasal saya tahu anak saya akan terdedah lagi kepada virus COVID dekat sana. Lepas tu cucu saya pula memang makan tak minum, dia tak mau apa-apa, because dia tak ada rasa, dia cuma menyusu je kan. Jadi pada 28 tu dia dah orang kata dapat turun sikit dia punya temperature. Jadi doktor tak jadi hantar ke Sungai Buloh, monitor lagi dekat Shah Alam. Okay, antara rawatan yang saya perawatan dekat Shah Alam hospital, doktor ambil ujian darah dan buat x-ray pada dada baby. Then untuk demam dia dripkan antibiotik dengan ubat demam. Tapi so far malam tu dia masih lagi, orang kata dia punya temperature baby antara 40 lebih, macam tu anak saya bagi tahu. Jadi and then dia tak ada nak minum air sikit pun tak nak, dia menyusu saja. Jadi saya bagi tahu kat anak saya, suruh pakaikan dia dengan Alora pants, okay, Alora socks.
rawatan next slide please. Dia saya bagi dia pakai Alora socks and then untuk bantu dia perjalanan darah dia, dan saya bagi anak saya suruh makan 4 sachet Shiruto. Pasal biasa dia makan, saya kata makan 1 je, tetapi oleh kerana risiko dia duduk di situ dan anak dia menyusu tak berani, jadi saya kata you tambahkan 4, then paksa baby makan. Mula-mula saya macam tak sure whether baby boleh makan banyak ke tak kan, so saya bagi kata separuh sahaja. Tapi bila anak saya kata demam dia masih teruk dan akan pergi ke Sungai Buloh, so saya call saya punya upline Puan Shima, saya kata baby boleh ke makan lebih pada 1 session. Dia kata kita cuba tawakal lah. Dia kata boleh because baby dah 1 tahun lebih kan, so kita tawakal lah bagi Shiruto, dan Alhamdulillah the next day pada 28 tu dia punya temperature dah orang kata antara 37, 38, dan sampai ke petang tu dia dah jadi 37. Tapi dia terpaksa transfer ke hospital Selayang because hospital Shah Alam dia kata bukan tempat COVID, jadi dia nak monitor anak saya dan cucu saya di hospital Shah Alam Selayang. Then bila satu malam di sana dia orang buat observation lagi, anak saya teruskan lagi suruh dia bagi juga Shiruto because dah tak ada, because hospital dah tak ada benda saya lain selain pada saya bekalkan dia Shiruto, kurma untuk tambahkan dia punya intake dia lah. Then yang lain suruh dia banyak-banyak berdoa, dan itu je lah tawakal yang kita buat. So Alhamdulillah pada 29 hari bulan dia baby clear, tak ada demam, dan doktor check balik dia punya x-ray, lung dia okey. So doktor advise untuk balik untuk quarantine dekat rumah je lah. Sementara hari yang ke 27 tu menantu saya dia tak ada simptom apa walaupun dia positif, tetapi petang tu anak dia yang seorang lagi high fever. Dia high fever, jadi selera makan pun tak nak minum air apa-apa kan. Jadi saya bekalkan juga Shiruto, bagi dia melalui e-string lah, terpaksa-paksa ni. Jadi malam tu memang temperature dia memang tinggi, menantu saya bagi tahu. Jadi the next morning menantu saya terpaksa pergi ke CAC untuk pakai gelang pink. So dia telefon pagi-pagi, dia cakap mama dia nak tinggal macam mana ni baby, anak dia ni berdemam. So saya kata tak apa, you keluar dulu, you keluar pergi awal-awal dekat CAC tu ambil, nanti tapi saya akan pergi sana. Jadi saya pun tadi ikutkan, memanglah berisiko kan, tetapi cucu kita kan cucu kita, jadi saya nekatlah kata tawakal. Saya pun ambil Shiruto juga, saya yang lain makanlah benda-benda lain juga untuk protection, dan banyak-banyak doa. Jadi masuk pergi jaga baby, mandikan dia, paksa bagi makan Shiruto lagi, sampai tu sampailah petang the father balik, dia take over. Jadi saya balik malam tu, dia kata boleh tahan sikit, and then the next day dia dah kebah demam dia. So on the 29 yang the hospital pun dah balik, baby pun dah okey, yang kat rumah pun okey, kecuali yang dewasa lah, menantu masih lagi bergejala, positif, tapi dia tak ada bergejala yang teruk sangat lah, tapi memang dia makan Shiruto lah So selain tu doa je lah.
kita yang ni. Jadi alhamdulillah dengan Shirutol ni saya rasa banyak membantulah untuk meningkatkan immune system. Jadi alhamdulillah hari ni kedua-dua cucu saya boleh balik dari segi pemakanan, dia dah selera makan, dah aktif, dah tak ada demam. Jadi alhamdulillah, terima kasih, orang kata bersyukur sangat-sangat kita at least kita ada satu produk yang kita boleh berikhtiar. Jadi itulah saya masih lagi dalam fighting lah, masih lagi berusaha untuk pasal belum habis lagi. Macam anak saya dengan menantu masih lagi dalam risiko dan cucu-cucu pun, tapi insyaAllah terus berjuang. Dan mudah-mudahan dengan doa semua mereka semua lepas dari ancaman orang kata virus yang teruk ni lah. Itulah, terima kasih semua. Itulah saya punya sharing untuk malam ni. Terima kasih kerana menyebut saya lah. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, terima kasih Puan Sharifah Nazihah dengan perkongsian. Sebab masa mula-mula tadi pun kalau kita nampak ada soalan daripada viewers bertanya sama ada baby boleh konsum Shirutol ataupun tidak. Jadi daripada pengalaman Puan Sharifah tadi memang bolehlah, daripada cucu juga boleh mengambil Shirutol. Jadi kalau baby yang breastfeeding pun kalau kita faham, kalau ibu juga patut mengambil Shirutol supaya baby dapat kebaikan manfaat Shirutol tu. Sebab kalau baby ni sebab dia orang punya immune system masih belum develop dengan baik, jadi memang kita kena bantu jugalah dengan memberi pemakanan yang sihat kepada ibu dan juga anak supaya semua sihat. Jadi daripada pengalaman Puan Sharifah tadi, memang kita tahu satu keluarga memang boleh menggunakan mengambil manfaat daripada Shirutol, daripada baby sampai ke orang dewasa, ya, daripada pengalaman testimoni share tadi. Jadi kalau kita ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua kesembilan testimoni share tadi, dengan perkongsian tu banyak ilmu kita dapat. Jadi bila keluarga kita terkena COVID ni, kita sudah ada sedikit ilmu cara-cara macam mana kita nak kawal COVID tu daripada jadi makin teruk dan juga melalui proses kesembuhan. Jadi sebelum kalau kita nak mengakhirkan acara malam ni, ya, kalau kita nak